Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bawa anda semua ke bilik kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud. Okey, kita dah pun masuk ke dalam pagar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud. Okey, sebentar lagi kita akan sama-sama melihat bagaimana keadaan bilik kaunseling sekolah ini. Kini sudah pun sampai ke bilik kaunseling yang berada di sekolah ini. Jadi inilah bagaimana suasana yang berada di luar bilik kaunseling sekolah ini. Selamat datang ke bilik unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud. Sebelum kita masuk, kita perlu dahulu untuk menulis nama di dalam buku pelawat sebagai bukti rekod pelawat. Bilik kaunseling ini mempunyai dua bahagian. Seperti mana yang anda lihat sekarang, ini adalah suasana bahagian pertama di dalam bilik ini. Dua meja yang anda lihat sekarang ini adalah kegunaan untuk dua orang kaunselor bagi membuat kerja mereka. Bahagian ini juga mempunyai satu ruangan santai untuk kegunaan para guru dan murid serta dua ruangan sesi kaunseling individu. Baik, kini anda sudah sampai pada bahagian yang kedua di dalam bilik ini. Bilik ini mempunyai dua ruangan untuk sesi kaunseling bersama kaunselor dan juga murid. Pada bahagian ini juga telah disediakan satu ruangan khas untuk para murid duduk bersama berbincang sesama mereka. Seperti mana yang anda lihat, ini adalah meja di mana mereka boleh berkumpul, duduk bersama dan berbincang tentang isu-isu. Alhamdulillah, pada hari ini anda bersama dengan saya, Puan Fuziah binti Mahfuz, Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling daripada SMK Mahmud Pahang. Pada hari ini saya ingin kongsikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Rau. Okey, baiklah, untuk makluman semua, perkhidmatan yang ditawarkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Mahmud Rau iaitu sesi kaunseling dan sesi bimbingan sama ada individu ataupun kelompok. Okey, yang mana untuk makluman semua, perkhidmatan kami ini melibatkan pelbagai bidang. Yang pertama, melibatkan bidang pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid. Kedua, melibatkan psikososial dan kesejahteraan diri murid. Yang ketiga, melibatkan pendidikan kerjaya murid. Yang keempat, peningkatan disiplin diri murid. Selain itu, kami juga menawarkan perkhidmatan dalam bentuk konsultasi, yang mana konsultasi ini kami jalankan bersama dengan ibu bapa maupun penjaga pelajar. Malahan kepada individu-individu lain, warga sekolah maupun luar yang memerlukan perkhidmatan kaunseling daripada kami. Di samping itu, kami juga menawarkan perkhidmatan berbentuk bimbingan di dalam kelas, yang mana kami menyediakan jadual khas, jadual terancang unit guru bimbingan dan kaunseling, yang mana kami di sini ada 2 orang kaunseling. Okey. Dan jadi melalui jadual terancang ini kami akan masuk ke dalam kelas melalui jadual relief yang disediakan oleh guru relief, dan kami akan memberikan perkhidmatan berdasarkan modul-modul yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di samping itu juga, perkhidmatan yang kami tawarkan melalui bimbingan dalam kelas juga termasuk bimbingan yang berdasarkan modul yang disediakan oleh guru subjek. Maksudnya bukan terikat kepada modul yang dibekalkan oleh KPM lah. Yang mana modul yang dibekalkan oleh KPM ini, dia bersifat terancang berdasarkan 4 bidang kaunseling yang kami tawarkan. Tapi untuk modul yang dibekalkan oleh guru subjek, kami membantu di dalam kelas dalam bentuk pengisian, memantapkan lagi subjek-subjek ajar yang kami perlu bantu pelajar menguasai subjek tersebut. Untuk makluman semua, unit bimbingan kaunseling juga bekerjasama dengan unit-unit yang ada di sekolah.
Kerjasama dan jalinan yang kami wujudkan di sekolah ini memang sangat akrab. Untuk hari ini saja kita telah bantu unit PPDA yang menjalankan program Minggu Anti Dadah untuk seminggu, dan di situ kami menawarkan perkhidmatan dalam bentuk bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam bentuk pengisian bagi memurnikan program yang telah dirancang oleh unit PPDA. Seperti mana yang saya perkatakan tadi, pada bahagian pertama ini mempunyai satu ruangan santai untuk kegunaan para guru dan murid. Ruang ini adalah ruangan kaunseling individu satu, yang mana ruangan ini mempunyai 2 kerusi, 1 meja serta hiasan bagi keselesaan klien. Seterusnya, ruangan kaunseling individu 2 pada bahagian pertama dalam bilik ini. Pada ruangan ini juga telah disediakan satu rak buku bagi kegunaan pelajar untuk membaca bahan-bahan yang diperlukan. Ruangan seterusnya adalah ruangan kaunseling individu 3 yang berada pada bahagian pertama di dalam bilik kaunseling. Oh, jangan stop lagi. Kita ada ruangan kaunseling berkelompok pada bahagian yang kedua. Apa yang anda lihat sekarang adalah ruangan kaunseling berkelompok. Mempunyai beberapa kerusi tanpa meja, dan juga telah disediakan satu kit terapi kepimpinan untuk para pelajar. Pada ruangan ini juga telah disediakan satu katil untuk kegunaan sesi terapi kaunseling. Menarik bukan? Terdapat juga sudut informasi untuk klien mendapatkan informasi penting daripada pihak UBK. Apa yang anda lihat sekarang adalah rak yang mana dihimpunkan ke semua fail-fail peribadi, rekod klien dan laporan program yang telah dijalankan di bawah pihak UBK sekolah. Berikut adalah anugerah yang dicapai oleh kaunselor. Seterusnya, seperti yang anda lihat, pihak UBK telah pun menyediakan sudut minda sihat bagi keselesaan para klien. Di sudut ini juga telah disediakan alatan terapi bagi kegunaan kaunselor menjalankan sesi terapi kepada klien. Di sudut kerjaya ini pula, pelajar dapat membuat pilihan kerjaya yang bersesuaian dengan dirinya. Ia dilihat dari segi minat individu, kepuasan kerjaya dan sikap murid itu sendiri. Pihak UBK juga telah menampal banting-banting yang mengandungi informasi-informasi yang penting untuk pembacaan para murid di luar bilik kaunseling. Seperti yang anda lihat pada dinding tersebut, terdapat banting pokok impian yang telah disediakan oleh pihak UBK. Para murid boleh menulis impian mereka pada kertas yang telah disediakan dan menampalnya pada banting tersebut. Okey, apa yang anda lihat sekarang adalah carta organisasi UBK Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud yang dipengerusikan oleh pengetua sekolah sendiri, serta mempunyai 1 timbalan pengerusi dan 3 naib pengerusi. Seterusnya, 2 orang kaunselor.
Guru kaunseling pertama iaitu Puan Nurfuziah binti Mahfuz selaku ketua kaunselor di sekolah ini. Guru kaunseling yang kedua pula iaitu Puan Azizah binti Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syukri bin Syahrudin, memegang nombor matrik 2221349. Saya akan membincangkan apa yang telah saya pelajari daripada guru kaunseling yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud. Profesi sebagai seorang kaunselor memainkan peranan yang penting dalam membantu individu mengatasi cabaran dan mengembangkan kesejahteraan emosi mereka. Seorang kaunselor yang baik juga mempunyai peranan utama dalam menyokong pertumbuhan dan perubahan positif individu yang mereka dahulu. Berikut adalah beberapa ciri yang menjadikan seorang kaunselor yang efektif dalam pekerjaan mereka. Yang pertama, empathy. Seorang kaunselor yang baik perlu mempunyai kemampuan untuk merasai dan memahami perasaan, emosi dan pengalaman klien mereka. Kemahiran empathy ini membolehkan mereka membina hubungan yang mendalam dengan klien, mencipta persekitaran yang selamat dan membantu klien merasa didengar dan difahami. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Seorang kaunselor yang baik perlu memiliki kemahiran komunikasi yang sangat baik. Mereka perlu dapat mendengar dengan penuh perhatian, mengajukan soalan yang relevan dan menyampaikan maklumat yang jelas dan mudah difahami. Komunikasi yang efektif membantu membina hubungan yang kukuh antara kaunselor dan klien. Yang ketiga, etika profesional. Seorang kaunselor yang baik perlu mematuhi standard etika dan integriti profesional. Mereka juga perlu menjaga kerahsiaan maklumat klien, memastikan amalan yang selamat dan bekerja mengikut kod etika profesion mereka. Etika profesional adalah asas penting dalam membina kepercayaan dan hubungan yang baik antara kaunselor dan klien. Yang terakhir adalah kemahiran penilaian dan analisis. Seorang kaunselor yang baik perlu mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian dan analisis yang tepat terhadap situasi klien. Mereka juga harus mengenal pasti masalah, keperluan dan matlamat klien dengan tepat. Dengan menggunakan penilaian yang baik, kaunselor dapat merancang dan melaksanakan pelan intervensi yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Syukurillah bin Suhaimi, 2221307, Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam, Kohort 9, Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, insya-Allah pada bahagian ini saya akan menceritakan satu refleksi berdasarkan daripada apa yang saya belajar daripada kaunselor di SMK Bandar Baru Bangi yang dikenali sebagai Cik Madihah, yang mana beliau ni merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling dan telah pun berkhidmat di SMK Bandar Baru Bangi dengan anggaran selama lebih kurang 10 tahun. Jadi di sini beberapa benda yang saya akan ceritakanlah dan mempelajari daripada kaunselor SMK Bandar Baru Bangi. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita haruslah memiliki satu sifat komunikasi yang baik. Ini kerana ia merupakan ciri yang paling penting sebagai seorang kaunselor agar klien tidak terasa hati atau mudah bagi kaunselor untuk mendapatkan sesuatu informasi ataupun maklumat. Dalam masa sama, kaunselor akan mendengar luahan cerita daripada klien tersebut. Sekiranya kemahiran ini tidak diaplikasikan dengan baik ataupun diamalkan sewaktu sesi kaunseling berlangsung, klien turut terasa beban dan berat untuk menceritakan segala apa yang telah dialami dalam kehidupan mereka. Yang kedua ialah sebagai seorang kaunselor juga, ianya mesti dimiliki satu ciri yang memberi sokongan kepada klien. Sebagai contoh, bagi membantu seseorang klien, kaunselor haruslah sentiasa memberi galakan yang positif kepada klien
untuk membuat keputusan yang tepat bagi membantu masalah yang mereka sedang alami. Tanpa sokongan daripada seseorang klien, klien mungkin tidak akan menjumpai satu jalan penyelesaian yang baik. Terus mereka akan membuat keputusan yang tidak waras dan boleh mengakibatkan bahaya kepada diri mereka, juga bahaya kepada orang di sekeliling mereka. Jadi kaunselor juga perlu mempunyai satu sifat berfikiran terbuka agar tidak mudah untuk menilai seseorang klien dengan apa cara sekalipun. Ianya perlu dimiliki oleh seseorang kaunselor dengan memiliki nilai peribadi yang tersendiri, dan pada masa yang sama boleh menahan diri daripada melabel klien tersebut dengan sesuatu nilai. Tak kisahlah apa cara sekalipun, kaunselor tidak boleh menilai seseorang klien. Dengan mengamalkan ciri ini, klien akan sentiasa memberi kerjasama sepanjang sesi kaunseling berlangsung, dan klien juga akan berani untuk nak ceritakan tentang kisah-kisah ataupun masalah-masalah yang mereka sedang alami. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang kaunselor, banyak perkara yang perlu diamalkan dan diamati dalam kehidupan sebagai seorang kaunselor demi menjaga kerahsiaan ataupun entiti peribadi seseorang klien tersebut. Dan seperti mana yang telah dinyatakan ataupun yang telah disebutkan, dua ciri yang perlu diamalkan tadi. Jadi sekiranya tidak diamalkan dengan baik, sesi kaunseling itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aibati Rafi'i, nombor matrik 222-1369. Untuk refleksi, apa yang saya dapat belajar daripada kaunseling di sekolah saya sepanjang saya menjalankan praktikal di sekolah menengah kebangsaan Datuk Syahadin adalah, yang pertama, pentingnya memiliki skil komunikasi yang baik. Komunikasi ini merupakan kunci penting antara kaunselor dengan murid. Bagi pendapat saya, komunikasi ini adalah salah satu cara atau alternatif bagi kaunselor untuk mendapatkan maklumat, fakta atau masalah yang dihadapi oleh klien. Hal ini kerana sekiranya kaunselor tidak berkomunikasi secara baik dengan klien, sebagai contoh menggunakan perkataan yang berunsur negatif atau mengkritik, klien ini berasa tidak selesa dan tidak yakin pada diri sendiri. Maka sekiranya berlaku hal ini, sesi kaunseling tidak berjaya dijalankan kerana kaunselor tidak dapat membina hubungan yang baik dengan klien. Berbalik kepada kaunselor di sekolah saya, beliau merupakan seorang yang sangat lemah lembut dalam berkata-kata. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh beliau tentang pengalaman menjalani sesi bersama klien, saya dapati yang mana klien ini sangat selesa dan tenang ketika menceritakan masalah yang dihadapinya kepada kaunselor. Di samping itu, kaunselor juga sangat pandai dalam memberi pujian kepada klien, yang mana pujian ini dapat meningkatkan tahap keyakinan diri klien. Selain itu, apa yang saya belajar daripada kaunselor di sekolah saya adalah pentingnya mempunyai sifat keterbukaan, jujur dan berempati dalam diri. Apabila kaunselor mempunyai sifat keterbukaan dalam sesi perhubungan dengan klien, hal ini dapat membantu klien berasa bebas dalam meluahkan pemikiran dan perasaan yang dihadapinya. Sifat jujur juga sangat penting dan perlu ada pada seorang kaunselor. Dan kaunselor ini perlu bersifat natural, tidak bias, bersifat terbuka dan spontan. Kaunselor di sekolah saya sangat mementingkan kejujuran dalam perkhidmatan kaunseling, terutamanya ketika menjalani sesi bersama dengan klien. Sifat empati juga adalah sifat yang sangat penting dan perlu ada pada seorang kaunselor. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks kaunseling, kaunselor ini perlu memahami dengan lebih mendalam atau menjiwai apa yang dihadapi oleh klien. Secara konklusinya, ketiga-tiga sifat ini iaitu keterbukaan, jujur dan empati sangat signifikan dalam perkhidmatan kaunseling, kerana tanpa sifat-sifat ini, sesi kaunseling agak sukar untuk dijalankan dengan jayanya. Setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mak Yaakob, nombor metrik 2221415. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit pendapat saya mengenai refleksi unit bimbingan dan kaunseling di tempat saya menjalani latihan mengajar, iaitu di SMK Datuk Syahadin, Labu Negeri Sembilan. Di sekolah ini terdapat 2 orang guru kaunselor, tetapi memandangkan seorang guru kaunselor dalam tempoh cuti bersalin. Jadi kebanyakan interaksi saya semasa di sekolah ini adalah bersama guru kaunselor. Seorang lagi iaitu Puan Safina binti Abdul Halim. Beliau merupakan guru kaunselor yang telah mempunyai pengalaman mengajar selama 10 tahun, tetapi masih lagi baru di sekolah ini, iaitu beliau berpindah ke sekolah ini pada 2 tahun lepas. Pada pendapat saya, beliau mempunyai ciri-ciri seorang guru bimbingan dan kaunseling yang cemerlang. Yang pertama, beliau merupakan seorang guru yang sangat penyayang, sehingga pada majlis sambutan Hari Guru, beliau mendapat undian tertinggi daripada murid-murid sebagai seorang guru yang penyayang. Pada saya, ini merupakan kejayaan ataupun achievement yang sangat baik, yang cemerlang kerana kebanyakan guru di sekolah tersebut adalah guru lama. Seorang guru baru yang mendapat gelaran guru penyayang dalam masa 2 tahun berkhidmat di sekolah itu bermaksud guru tersebut betul-betul seorang yang penyayang. Dan yang kedua, beliau mempunyai ciri kaunselor yang baik, iaitu sedia membantu. Sepanjang 2 minggu semasa saya menjalani rancangan orientasi sekolah, iaitu sebelum menjalani latihan mengajar, kebanyakan urusan saya perlu berhubung dengan guru bimbingan dan kaunseling ataupun kaunselor sekolah. Jadi, walaupun hari pertama bertemu dengan beliau menyambut baik kedatangan saya dan sentiasa memberitahu jika memerlukan apa-apa pertolongan dia sebagai tamu beliau. Dari situ, dapat dilihat bahawa sifat beliau yang sedia membantu semua orang tak kira masa. Dan itu adalah salah satu sifat guru bimbingan dan kaunselor yang cemerlang. Seterusnya, beliau juga mempunyai sifat yang paling penting yang ada pada setiap kaunselor, iaitu menerima tanpa syarat. Untuk pengetahuan, sekolah tersebut mempunyai murid-murid daripada pelbagai background. Yang pertama Melayu, Chinese, Indian dan juga orang asli. Tetapi beliau langsung tidak memilih, beliau sentiasa sedia untuk membantu memberikan bimbingan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Personaliti beliau yang seterusnya adalah sangat amanah ataupun sangat menjaga rahsia. Ini merupakan satu sifat yang sangat penting yang perlu ada pada kaunselor, kerana setiap masalah ataupun perkara yang diceritakan oleh klien kepada kaunselor merupakan hal yang sulit dan tak boleh didedahkan kepada orang lain. Seseorang murid itu memerlukan khidmat bimbingan dan kaunseling, beliau akan memanggil murid tersebut ketika waktu PDP, kerana pada waktu tersebut murid-murid lain tidak akan tahu akan perihal murid tersebut datang berjumpa kaunselor. Terusnya, jika sesi kaunseling itu diadakan secara berkumpulan, selalunya beliau akan diadakan pada waktu rehat, kerana hal-hal yang dikongsikan juga tidak begitu sulit dan kebiasaannya berkenaan kepimpinan sekolah seperti pengawas yang inginkan bimbingan dan tunjuk ajar daripada beliau. Dan yang terakhir adalah kaunselor ini merupakan seorang yang mempunyai personaliti yang sangat baik. Beliau akan sentiasa tersenyum di sekolah, dan saya pernah bertanya adakah beliau tidak stres. Jawapan beliau adalah kerana itu adalah tugas beliau dan beliau perlu sentiasa mempamerkan imej yang positif supaya apabila pelajar mempunyai masalah, mereka akan datang kepada beliau tanpa rasa ragu-ragu. Pelajar akan merasa senang ataupun terbuka untuk datang berjumpa beliau untuk segala sesi kaunseling. Setakat itu sahaja sesi saya, dan bagi saya perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah ini sangat cemerlang dan terbuka untuk membantu pelajar tanpa mengira agama dan bangsa, dan itu merupakan salah satu ataupun elemen yang terpenting bagi unit bimbingan dan kaunseling di setiap sekolah.